إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri khatib juga kepada seluruh para jemaah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Moga-moga nanti apabila kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan juga seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam badan manusia ini ada segumpal darah, yang mana darah ini apabila baik ia maka baik seluruh jasad, apabila rosak ia maka rosak jugalah seluruh jasad. Dan itulah yang dipanggil dengan hati. Bila kita bicara tentang hati, maka tidak lari daripada soal hasad dan dengki. Maka pada hari ini khatib akan membicarakan tentang hasad dan ghibtah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, hasad bermaksud berharap dan berusaha agar sesuatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang agar ia terhapus daripada orang tersebut. Manakala ghibtah bermakna mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain turut dimilikinya tanpa berharap nikmat tersebut luput daripada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Maksudnya, perasaan hasad dan dengki itu dilarang kecuali pada dua perkara. Dengki terhadap seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya harta dan dia membelanjakannya pada jalan kebenaran, serta seseorang yang dikurniakan Allah hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarkannya. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, istilah hasad dalam hadis ini sebenarnya membawa maksud al-ghibtah, yaitu keinginan untuk memperoleh nikmat seperti orang lain tanpa rasa mahu melihat nikmat tersebut ditarik daripada orang itu. Maka sudah terang lagi bersuluh, al-ghibtah dianjurkan dan hasad perlu dihindarkan. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khatib ingin membawakan satu kisah daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dia menceritakan ketika mana dia bersama-sama dengan para sahabat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang ahli syurga. Kemudian muncul seorang sahabat daripada golongan Ansar, janggutnya masih basah kesan air wudu. Terlihat tangan kirinya sedang membawa kedua sandal kepunyaannya. Keesokannya hal yang sama kembali berulang hingga pada hari yang ketiga setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk meninggalkan majlis, Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti lelaki tersebut dan meminta untuk menginap di rumahnya selama 3 malam. Lelaki Ansar tersebut mengizinkannya. Setelah tiba hari ketiga, maka Abdullah terus terang dengan lelaki tersebut lalu berkata dia dan menceritakan perihal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Rasulullah SAW mengenainya. Saat aku beranjak pergi, lelaki Ansar itu memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya sahaja aku tidak menemukan perasaan dengki dalam hatiku kepada seorang Muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapatkan jawapan yang memuaskan ini, Abdullah pun berkata, inilah amalan yang menghantar engkau menjadi ahli syurga. Sifat inilah yang kami tidak mampu. Maka suka khatib menekankan, seringkali kita melihat di masjid-masjid, innamal masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu dibina atas ketakwaan, maka ketakwaan kata Rasulullah SAW, at-taqwa huna. Takwa itu di dalam hati kata Rasulullah SAW. Apakah yang perlu kita lakukan apabila kita berasa sekiranya sifat hasad terlintas di hati? Mengingat kebesaran Allah, itulah ubat yang boleh mengobati hasad dan dengki. Banyakkan beristighfar kepada Allah, selalu ingat kebesaran Allah, dan sentiasa mensyukuri kurniaan Allah kepada kita. Selain itu, tanamkan sifat rendah hati serta rasa kasih sayang dan saling menghormati sesama insan. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, marilah sama-sama kita perbetulkan niat kita. Marilah sama-sama kita buangkan perasaan hasad dan dengki dalam hati kita. Marilah sama-sama kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau melakukan penganiayaan kepada diri sendiri, yakni maksiat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an. Assalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika maulana tuan yang terutama Tun Datuk Sri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba'a wal ghala' wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا
واجمع قلوبنا على محبتك وتعهدت على نصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة